DAP menyifatkan Perikatan Nasional semakin terdesak apabila parti itu mendedahkan masih berusaha untuk menarik sokongan UMNO. Setiausaha Agung DAP Anthony Loke berkata, tindakan itu juga menunjukkan parti gabungan itu mahu mengganggu gugat kestabilan negara yang sudah dicapai melalui kerajaan perpaduan. Katanya memang ini menunjukkan mereka terdesak, tak pernah berputus asa nak memporak-peranda dan mengkucak-kacirkan kestabilan politik. Apa yang sudah ada sebenarnya sudah cukup baik. Kerajaan stabil, kerajaan boleh melaksanakan tanggungjawab dan tugasnya. Usaha seperti ini amat tidak bertanggungjawab. Sebelum ini, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mendedahkan PN masih berusaha menarik sokongan pemimpin UMNO yang tidak menyokong kerjasama parti itu dalam kerajaan perpaduan untuk bergabung dengan mereka. Katanya pencalonan Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar di Pilihan Raya Kecil Kemaman adalah persediaan untuk PN mengambil alih pentadbiran kerajaan. Katanya PRK bukan untuk Kemaman sahaja, besar untuk Malaysia keseluruhannya. Ini untuk menambah mempertahankan kursi Melayu PN yang ada. Kita sedang memujuk lagi UMNO kerana UMNO bukan semua sokong Pakatan Harapan. Sedang pujuk lagi pihak lain untuk bergabung. Dalam pada itu, Loke yang juga ahli Parlimen Seremban berkata, Titah Yang di-Pertua Agong Al-Sultan Abdullah Hadi Ayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah supaya semua pihak memastikan kerajaan stabil juga tidak dihiraukan PAS. Katanya sedangkan Yang di-Pertua Agong berkali-kali bertitah supaya pastikan kerajaan stabil dan tidak ada lagi kucak-kacir politik yang fokus bangunkan negara. Tetapi mereka ini tak habis-habis berangan nak rampas kerajaan, tunggulah sampai pilihan raya. Sementara itu ketika ditanya mengenai kempen PAS di Kemamat yang banyak menyentuh isu hubungan UMNO dan DAP, Loke berkata perkara itu menunjukkan PN ketandusan modal. Beliau berkata tidak ada yang perlu digusarkan mengenai kerjasama antara UMNO dan DAP. Katanya, jadi hari ini apa yang kita takutkan? Saya boleh turun bersama dengan pemimpin UMNO, berkempen bersama orang lama UMNO Ahmad Said. Tak ada masalah kita turun ke kawasan pengundi Cina, pergi ke kedai kopi berceramah. Kalau kita terlalu taksub pada sentimen lama ini, tidak akan membawa ke mana-mana. Kalau asyik nak mainkan sentimen, jangan lupa PAS pun pernah bekerjasama dengan DAP. Jadi apa masalahnya? Kerajaan Perpaduan Pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mustahil boleh ditumbangkan ekoran parti-parti yang menyertainya tidak mempunyai majoriti besar. Setiausaha Agung Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Datuk Seri Hamzah Zainuddin mendakwa Kerajaan Madani yang diterajui Pakatan Harapan itu hanya memenangi 82 kerusi parlimen pada pilihan raya umum lalu dengan undi popular 36.1% berbanding Perikatan Nasional meraih 49.3%. Katanya PN lebih popular daripada mereka PH, jadi kita kena teruskan kekuatan sokongan supaya boleh capai lebih 50% undi popular. Dalam pada itu, Hamzah turut mengingatkan Anwar supaya tidak mempersoalkan usaha menukar kerajaan. Susulan Presiden Parti Keadilan Rakyat itu juga pernah memulakan tindakan serupa menerusi satu gerakan pada 16 September 2008. Beliau berkata ketika itu Anwar mendakwa telah mendapat sokongan majoriti daripada ahli parlimen. Katanya dahulu semasa orang itu Anwar menjadi ketua pembangkang mendakwa kononnya ada angka yang kukuh untuk menggulingkan kerajaan seperti yang dibenarkan Perlembagaan Persekutuan mengikut amalan demokrasi. Dalam peristiwa 15 tahun lalu, Anwar mendakwa lebih 31 ahli parlimen daripada Barisan Nasional kononnya akan menyertai PKR sekaligus menjadikan kerajaan pimpinan Perdana Menteri ketika itu, Tun Abdullah Ahmad Badawi, terbubar. Ketika itu, PKR mempunyai 81 daripada 222 kursi parlimen. Ahli Parlimen Pulai Suhaizan Kayat tidak mengesahkan atau menafikan akan mengisi jawatan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup yang kini dipangku Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas Datuk Armiza Muhammad Ali. Beliau sebaliknya menyerahkan perkara itu kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengumumkannya. Suhaizan yang juga naib pengerusi Parti Amanah Negara Johor berkata, jawatan dalam KPDN itu perlu diisi segera berikutan isu kenaikan harga barang yang masih berlaku ketika ini. Katanya namun ini tidak bermakna kekosongan jawatan Menteri KPDN susulan naib Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub yang meninggal dunia seharusnya diberikan kepada parti itu. Dalam pembentukan Kerajaan Perpaduan pada November lalu, Perdana Menteri telah memperuntukkan kuota 2 jawatan menteri dan 2 jawatan timbalan menteri kepada pimpinan dari Amanah. Mengulas selanjutnya, saya yakin Anwar akan berpegang pada kuota yang telah ditetapkan sebelum ini, iaitu 2 jawatan menteri dan 2 timbalan menteri kepada Amanah. Katanya jawatan menteri apa untuk Amanah itu terpulanglah kepada Perdana Menteri yang mempunyai kuasa untuk melantik sesiapa sebagai menteri. Pada Jumaat, Anwar dilaporkan berkata, beliau sudah ada calon yang sesuai untuk mengisi portfolio Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup susulan kematian penyandangnya Salahuddin pada Julai lalu. Anwar bagaimanapun tidak mendedahkan butiran individu yang dimaksudkan dan menjelaskan calon itu akan diumumkan secepat mungkin. Salahuddin meninggal dunia di Hospital Sultanah Bayah di Alor Kedah pada malam 23 Julai lalu setelah ditidukan lepas menjalani pembedahan akibat pendarahan otak.